Okey, sana. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaqiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, seperti biasa kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama lagi pada malam ini di dalam Ihram Ramadan yang ke-15. Dah 15 dah, sepatutnya 16. Kita pun dah on off satu hari, dia jadi 15. Antum jangan terkejut, saya pakai baju baru. Tengok. Bicara hati, ni ada nama saya. Siapa pun tak boleh curi. Sebab nama saya ada. Dengan bunga-bunga ni semua, bunga batik Kelantan ada. Jangan buat main dengan bicara hati. Alhamdulillah. Nanti Ihya Ramadan kita ni, kita akan baca kitab kita kembali 11 perkara yang membatalkan amalan soleh oleh Ustaz Haji Muhammad Fadhil bin Kamaruddin hafizullah. Semoga Allah memelihara beliau dan semua umat Nabi SAW. Nanti kita akan masuk kepada perkara yang kedua, yakni melakukan perbuatan yang tidak baik sesama manusia. Baik. Sebelum tu mari kita dengar satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni riwayat Imam Muslim. An Abu Hurairah radhiyallahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, satu hari Nabi bersabda. Nabi kata, apa yang Nabi kata? Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabir. Tengok. Jangan hampa jadikan rumah-rumah hampa sebagai tempat pemakaman. Maqabir, tempat ditanam mayat-mayat. Dalam surah Al-Hakumut Takasur pun disebut benda ni. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Tengok. Mereka bermegah-megah dengan harta sehingga mereka pergi mana? Maqabir, tempat pemakaman. Bermakna mati lah, ditanam dah. Hadis ni Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladhi takhra'u fihi suratul Baqarah. Nabi kata, jangan kita jadikan rumah kita sebagai kubur. Sebagai kubur. Dan Nabi kata, sesungguhnya inna syaitan tafiru, firo lari. Syaitan ni dia akan lari daripada rumah yang mana dibaca surah Baqarah di dalamnya. Ya tuan-tuan. Kalau kita rasa rumah kita ada gangguan, kita rasalah, tak tahulah betul tak betul, tapi kita rasa macam ada gangguan. Siap bunyi ayam, siap bunyi atas bumbung, siap bunyi macam orang duk cakap, ada gangguan. Maka hadis ni kata apa? Bacalah surah Baqarah. Dengan kita baca surah Baqarah, maka syaitan akan lari daripada rumah tu. Tengok, hadis ni hadis Muslim. Jangan azan. Jangan azan. Azan untuk solat. Azan bukan untuk Allah syaitan. Syaitan lari dia mana pula. Tapi surah Baqarah Nabi kata baca, syaitan lari. Hadis tu tak beritahu dia akan main balik. Dia akan lari. Baca surah Baqarah. Baik. Daripada hadis ni ada berapa pelajaran kita boleh ambil. Yang pertama, disunatkan membaca Al-Quran selain daripada mengerjakan solat sunat di rumah. Tengok, supaya rumah kita ni hidup dengan zikir dan ibadat. Nampak? Rumah yang mana tak ada benda ni. Tak ada baca Al-Quran, tak ada zikir, tak ada apa ibadat pun. Rumah tu Nabi kata macam kubur. Macam kubur. Jadi kita tak boleh bagi jadi rumah kita ni, walaupun besar rumah kita, banglo ke, penthouse ke, rumah besar mana pun, kalau tidak ada amalan baca Quran dalam tu, tidak ada amalan sembahyang sunat dalam tu, tidak ada amalan zikir-zikir dalam tu, rumah tu jadi makhabir, tempat orang duk pergi tanam mayat. Jadi macam kubur. Nabi kata jangan. Jangan rumah kita boleh jadi lagu tu. Sebab Nabi kata nanti syaitan akan datang rumah tu. Tengok.
Jadi kita kata pertama, selain daripada baca Quran, kita kena sembahyang sunat, kita kena zikir supaya rumah kita ni hidup dengan ibadah. Hidup dengan ibadat. Itu penting. Yang kedua, hadis ni nak beritahu apa? Quran tidak dibaca di kubur. Nabi kata jangan jadikan rumah abang macam kubur. Makna dia Nabi kata rumah ni kena baca Quran. Quran bukan dibaca di kubur. Di kubur ni piziarah doa ya, bukan baca Quran. Nampak? Yang ketiga, Nabi SAW menyamakan rumah yang tidak dilakukan padanya ibadat seperti kuburan. Tengok. Nabi samakan rumah yang tak ada amalan. Baca Quran tak ada, solat sunat tak ada, zikir tak ada, apa pun tak ada. Rumah ni besar, kita kata sampai bilik berbelah-belah. Bilik berbelah-belah. Tapi bila tak ada baca Quran, tak ada solat sunat, tak ada zikir, Nabi kata rumah tu sama macam kubur. Rumah tu sama macam kubur. Beli rumah main-main, tak tahu rupanya duduk kat kubur. Tengok. Sebab Nabi kata kubur adalah tempat mayat yang telah terputus amalannya. Nampak? Sama macam mayat ni, dia tak boleh nak baca Quran dah, dia tak boleh nak buat apa dah. Jadi sama, rumah yang tak dibaca Quran, tak ada ibadat apa pun sama macam kubur, terputus. Tak ada apa dah. Tengok. Yang keempat, amal ibadah akan menjauhkan seseorang daripada syaitan. Tengok. Dengan kita beribadat, syaitan akan lari daripada kita. Tengok. Dalam hadis ni, terdapat anjuran membaca surah Baqarah untuk menghalau syaitan daripada rumah. Ya, tuan-tuan. Bermakna, rumah-rumah kita memang ada syaitan. Memang ada syaitan. Sebab tu Nabi suruh masuk rumah, Nabi kata apa? Masuk dengan baca doa. Bismillahi walajna. Bismillahi kharajna. Wa ala rabbina tawakkalna. Tu doa Nabi ajak. Kemudian dia kata, summa yusallimu ahlihi. Kemudian bagi salam dekat keluarga. Bukan masuk-masuk bagi salam tu. Hadis Imam Tirmizi tu kata, Nabi kata, masuk baca doa. Bismillahi kharajna. Wa bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Tuhan kami masuk, dengan nama Tuhan kami keluar, dan kepadanya kami bertawakal. Summa yusallimu ahli. Kemudian bagi salam kat keluarga. Assalamualaikum. Kita kena apa doa tu dulu. Bukanlah salah kita masuk bagi salam, tapi dia tak kenalah dengan hadis. Bagi salam. Dan Nabi kata mana-mana rumah yang ditutup dengan bismillah, kita kunci, kita baca bismillah, maka syaitan tidak dapat membuka pintu yang ditutup dengan bismillah. Dahsyat Nabi beritahu sampai detail macam tu. Bermakna kita kena ajak anak kita. Bila dia masuk dalam rumah, kita tanya dia baca doa tak? Dia kata tak. Kita kena suruh dia keluar balik, suruh dia baca doa. Kalau boleh kita lekat doa kat pintu, supaya sebelum dia masuk dia boleh baca doa, lama-lama dia boleh hafal. Ini mak bapak punya tugas lah. Dia kena cari doa tu, dia lekat. Pesan sebelum masuk baca. Nak masuk pancong, dia lekat kat pintu pancong. Nak keluar pancong, dia lekat kat pintu pancong. Sebab anak dia rutin, dia dapat baca doa tu. Itu amalan yang syaitan dah jauh daripada kita bila kita dapat benda-benda tu. Kita masuk pancong berapa kali sehari, keluar berapa kali, tapi dia tak jadi ibadat. Sayang, rugi. Jadi Nabi kata amal ibadat akan menjauhkan seseorang daripada syaitan. Dan dalam hadis ni, hadis Muslim ni, Nabi kata dianjurkan kita membaca surah Baqarah untuk menghalau syaitan daripada rumah kita. Kena baca, tuan-tuan. Tak semestinya kena baca bagi habis satu hari. Tak, kita baca, kita sambung. Supaya habis. Yang kelima. Sekarang, para ulama, dia pun mencari hikmah. Kenapa Nabi sebut surah Baqarah? Kenapa Nabi sebut surah Baqarah? Surah tu dapat halau syaitan, sedangkan banyak surah lagi. Maka pertama, sebahagian ulama' dia kata apa? Dikhususkan surah Baqarah sebab
banyak mengandungi hukum-hukum Allah Ta'ala di dalam surah tu. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, sebab surah tu banyak mengandungi nama-nama Allah. Banyak ada nama-nama Allah dalam surah Baqarah, syaitan dia lari, dia tak boleh dengar. Dia takut, dia lari. Yang ketiga, sebab dia surah yang panjang, maka syaitan berputus asa untuk menggoda orang yang membaca surah itu. Kerana kesungguhannya terhadap agama. Tuan-tuan, walaupun Nabi kata, orang yang baca surah Baqarah, syaitan akan lari pada rumah dia. Walaupun rumah tu ada gangguan, tuan-tuan nak baca surah Baqarah panjang tak? Orang yang betul-betul komitmen dengan sunnah Nabi, yang yakin dengan Nabi, dia akan baca walaupun panjang. Kalau tidak, dia nanti pasang keset. Al-Baqarah keset. Nabi kata bukan keset, Nabi suruh kita baca. Panjang. Ini satu lagi kita kata apa? Rugi bila satu orang tak boleh baca Quran. Rugi besar. Bukan rugi kecil. Rugi besar, dia tak boleh baca Quran. Banyak ada orang yang buta Quran. Dia kena pergi mengaji. Sementara masa peluang Allah Ta'ala bagi, kena pergi belajar. Dan dalam di Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada hadis Nabi katakan, Iqra'u Quran. Perintah Nabi kata, Iqra'u Quran. Bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah safi'an li ashabi. Kerana Quran ni, esok dari kiamat dia akan datang. Kenapa Quran datang? Untuk beri syafaat pada pembaca dia. Tuan-tuan, tiba-tiba kita tak tahu baca Quran, kita nak dapat syafaat Quran macam mana? Rugi lah. Rugi besar, bukan rugi kecil. Ini adalah satu rugi yang paling besar. Dan Quran juga akan ditanya di dalam kubur. Siapa imam kamu? Quran lah tuan. Kalau kita tak boleh baca Quran, apa yang kita nak jawab di dalam kubur bila ditanya tentang Quran? Kita baca Quran pun tak boleh. Mana boleh dalam hidup orang Islam, dia tak boleh baca Quran. Tak boleh ada. Wa na'udzubillah min zalik. Dia kalau tak tahu baca paper, dia tak tahu baca majalah gila-gila, itu semua tak bagi kesan pada kehidupan akhirat dia. Tapi kalau dia tak boleh baca Quran, sangat kesan yang buruk di hari akhirat. Wa na'udzubillah min zalik. Dan mana-mana orang yang tak boleh baca Quran, mulakan langkah sekarang sebelum terlambat. Dan apalagi para ulama kita kata sebab surah ni mengandungi hukum-hukum, cerita-cerita wali-wali Allah, ada mukjizat-mukjizat. Tengok. Dan hujah-hujah melawan kekufuran, pembongkaran tipu daya syaitan, dan kabar tentang pelaknatan Allah terhadapnya. Maka sesiapa yang membacanya akan dapat mensiapkan dirinya daripada godaan syaitan. Ya. Kenapa Nabi beritahu kena baca surah Baqarah untuk halau syaitan? Sebab dalam surah ni dibongkar tentang tipu daya syaitan. Dalam surah Baqarah ni diberitahu tentang laknat Allah terhadap syaitan. Di dalam surah Baqarah ni ada hujah-hujah tentang kekufuran. Benda-benda ni menyebabkan maka syaitan dia akan lari daripada rumah kita. Wallahu a'lam bissawab. Semoga mukadimah tu menjadi semangat untuk kita untuk mempelajari Al-Quran. Rugi tuan-tuan. Sebab Nabi kata siapa baca satu huruf dia dapat 10 pahala. Alam taqul, la taqul, aku tak kata alif lam min harfun, walakin alif harfun lam harfun min harfun. Aku tak kata alif lam min tu satu huruf, Nabi kata. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, min satu huruf. Dah 30 pahala dah kita dapat. Satu huruf 10, tu baru alif lam min. Bismillah, auzubillah. Oh, tuan, banyak. Pahala orang yang membaca Quran dengan orang tak baca Quran ni tak dapat nak tebus dengan apa pun tuan. Rugi. Memang rugi besar. Pahala dia memang kurang. Orang yang boleh baca Quran ni dia kena syukur pada Tuhan sebab Allah Ta'ala pilih dia untuk diberi ilmu tentang Quran. Tuan-tuan, benda ni sangat besar. Jadi kita menyeru pada orang yang tak boleh baca Quran, jangan tunggu. Jangan tunggu. Para ulama kita kata satu bukit dengan kita duduk pembik satu hari satu batu, lama-lama runtuh bukit tu. Begitu jugalah Quran. Bukan bukit tu kita boleh terus pergi tangkui sekali lagu tu tak. Dia kena bawa sikit-sikit baru bukit boleh runtuh. Mana ada orang pergi bukit sekali traktor pinit bagi tu, mana ada.
Macam tu tengok Quran. Dengan sikit langkah kita atok, belajar sikit, doa, minta Allah Ta'ala bagi kita lancar, bagi kita dapat habis, bagi kita boleh baca Quran sebelum jumpa Tuhan. Allah Ta'ala akan buka jalan dia untuk kita. Surah Toha kita, Toha ma anzalna alaikal Quran litasqa illa tazkira liman yakhsha. Toha, hanya Allah tahu maksud dia. Wa ma anzalnaka alal Quran litasqa. Kami turunkan Quran kepada engkau Muhammad bukan untuk menyusahkan. Bukan untuk menyusahkan. Awal-awal Allah Ta'ala dah beritahu Quran ni Allah Ta'ala buat turunkan kita bukan untuk menyusahkan. Dah illa tazkira man yakhsha, untuk bagi peringatan bagi siapa yang takut. Kita kena belajar Quran. Maksud dia bukan benda susah. Quran kata bukan nak bagi susah. Kena belajar kita akan dapat. Kalau kita tak antok langkah daripada sekarang, lagi 10 tahun pun kita akan duduk macam tu. Lagi 10 tahun kita dah mula dah tua, dah umur dah bertambah. Nak mengaji dah jadi malu dah. Jangan malu. Mengaji Quran ni jangan malu. Kita mati dah kadang kita sedang belajar Quran, kita dikira belajar Quran. Dikira orang yang boleh baca Quran. Pernah kita duduk saja, kita mati, kita dikira orang yang tak mau belajar Quran. Bahaya. Bahaya. Surah Toha beritahu juga, وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang berpaling daripada peringatan kami, Quran dan hadis. Tadi Nabi dah kata dah, iqra'u Quran, baca Quran. Siapa yang berpaling daripada peringatan kami, Quran kata فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Surah Toha. Maka bagi dia kehidupan yang sempit. Bukan di dunia, mungkin kita tengok dia tak boleh baca Quran, tapi dia kaya di dunia ni. Quran sedang cakap tentang akhirat. Di dunia ni mungkin dia kaya, tapi di akhirat kehidupan dia sempit. Tengok. Fa inna lahu ma'isyatan zonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Esok kami akan himpun dia dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Siapa yang berpaling daripada Quran dan hadis, yang Quran kata pergi belajar Quran, dia berpaling, dia tak mau dengar, dia nak buat ketegak dia juga. Dia tak mau ambil pot benda tu. Quran kata esok di kehidupan dia akhirat dia tentu sempit. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, kami akan himpun dia keadaan buta. Dia makik-makik dia buta. Qala rabbi lima asartani a'ma. Dia terus kata kat Tuhan, ya Tuhan, kenapa hari ni aku makik buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan di dunia aku duk ingat lagi aku dapat tengok. Dia nak ujar dengan Tuhan. Dia nak ujar dengan Tuhan. Dia kata, ya rabbi lima asartani a'ma. Kenapa bangkitkan aku dan aku buta? Wa qad kuntu basira. Sedangkan dulu aku dapat tengok, aku duk ingat lagi aku dapat tengok, pasal apa ni aku buta? Tengok, dia nak lawan dengan Tuhan. Dia tanya apa? Ya, apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata macam itulah. Di dunia dulu, bila diberi peringatan ayat-ayat kami, fanasi taha, buat lupa. Wa kadzalika yauma tunsa. Hari ni kami lupakan. Apa masalah hang lah ni? Masa dulu di dunia, kami duk beritahu kan, belajar Quran, faham Quran, tengok Quran, ikut Quran, kami duk beritahu kan, buat data. Dan ni, hari ni, macam mana hang lupakan kami? Macam tu kami lupakan. Apa masalah? Apa masalah hang? Ni Quran tak Allah jawab, apa masalah hang ni? Macam mana hang lupa kami dulu? Dan ni kami lupa hang. Ada masalah ke? Tuan-tuan. Macam mana Allah Ta'ala deal dengan manusia? Sangat, orang kata tepat, padat, sikit pun tak lari. Masa kami beri masa 50 tahun, 60 tahun, berapa kali orang berjumpa, bagi tahu belajar Quran, ambil tahu pasal Quran, buat tak. Lah ni bila kami himpun anak keadaan buta, hang nak beritahu kami, awak dulu aku dapat tengok, pasal balas ni aku tak boleh tengok, dia tak puas surah Toha. Allah Ta'ala kata dulu masa kami hang hidup, kami peringatkan kat hang buat lupa. Lah ni kami lupa hang, ada masalah ke? Tak mana masalah dia. Hang tak ingat aku. Korang kata fazkuruni azkurkum. Ingat aku ingat hang. Simple lah. Hang tak ingat aku. Hang tak ingat aku. Kali alala hang buat data, nak ikut hidup macam hang nak hidup. Sekarang sama. Habis mampu. Kalau Allah Ta'ala lupa kita, siapa nak ingat kita? Allah Ta'ala, Tuhan yang marah rahmah, penuh kasih sayang, lupa kita. Siapa nak ingat kita? Tuan-tuan, janganlah sampai tahap lagu tu. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Bacalah Quran. Baik. Sekarang kita masuk perkara yang kedua, melakukan perbuatan yang tidak baik sesama manusia. Kata penulis kitab kita, kata Al-Fadil, Ustaz Haji Muhammad Fadil bin Kamaruddin Hafizullah, dia kata diharamkan kepada Muslim berkaitan dengan saudaranya se-Islam ini
Disebabkan kedudukan seorang Muslim itu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita, orang Islam ni, kedudukan orang Islam ni sangat tinggi di sisi Tuhan. Beza dengan orang kafir. Orang kafir ni tak ada kedudukan apa pun. Orang musyrik penyembah berhala ni tak ada kedudukan apa di sisi Tuhan. Tapi orang Islam ni tinggi kedudukan dia. Oleh kerana itu, ia terjaga sama ada maruah dia, darahnya, hartanya dan apa juga yang berkaitan dengannya. Tak boleh jatuh maruah dia. Tak boleh jatuh maruah dia. Ni kita nak pilihan raya sikit hari ni. Nak pilihan raya sikit hari ni. Tengok gambar nanti mai. Gambar dia duduk, ada arak atas meja, ada perempuan, anak dia bawa perempuan ni, perempuan tu. Gambar ni semua dia tak akan keluar masa ni. Nak pilihan raya macam dia akan keluar. Maruah dia. Tak boleh sekali-sekali bergeluar gambar tu. Yang tak ada agama tak suruh pergi bergeluar gambar-gambar lagu tu. Bagi semua orang tengok aib dia. Tak boleh. Quran suruh tutup aib. Hang nak benang parti pasal politik, nak benang pasal hang boleh rondel semua orang punya aib. Musuh hang punya aib. Alhamdulillah misalnya. Haram. Perbuatan hang tu perbuatan haram dan akan dipertanggungjawabkan. Dan siapa-siapa yang share benda tu, dia juga akan dipertanggungjawabkan. Tak payah. Dapat delete pun. Tak payah share dah. Wa na'udzubillah min dzalik. Share. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW. Mari kita dengar hadis. Tengok Nabi kata apa. Okey. Nabi kata at-tadruna minal muflis. Satu hari Nabi tanya kat sahabat, "Hampa tahu tak siapa yang orang yang muflis ni?" Siapa dia orang yang muflis, bankrupt? Maka sahabat kata apa? Sahabat kata man la lahu dirham wala dinar wala mata. Sama dia punya jawapan macam kita. Jawapan sahabat sama macam kita. Orang tanya kita, ni anda siapa bankrupt? Nabi tanya sahabat. Kita kata orang bankrupt ni siapa? Orang yang tak ada dirham, duit tak ada, harta tak ada, apa pun tak ada. Itulah orang yang muflis. Kadang-kadang kasut pun tak boleh pakai muflis. Dia sahabat kata man la lahu dirham, orang yang tak ada dirham, wala dinar pun tak ada, wala mata', harta benda pun tak ada. Ini orang yang bankrupt. Nabi kata apa? Bukan maksud aku yang tu. Yang tu satu maksud. Tapi maksud aku Nabi kata apa? Innal muflisu min ummati. Orang yang muflis daripada kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah. Dia mai hari kiamat. Tengok tuan. Dia mai esok hari kiamat. Dia mai bis salati, dengan solat dia. Dia mai dia bawa solat dia. Makna dia orang yang solat. Orang yang semayang, Nabi kata. Dia bukan orang yang tak semayang, tak masuk. Pasal Nabi kata apa? Dia mai hari kiamat dalam keadaan bis salah, dengan semayang. Wasiyamin, dengan puasa. Rukun Islam semua dia buat. Dia semayang, dia puasa, wa zakatin. Dia keluar zakat. Tapi dia muflis. Apa yang menyebabkan dia muflis? Saya Nabi akan beritahu. Kenapa dia muflis? Qad satama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dam wa hadza wa zaraba hadza. Nabi kata dia ni satu. Dia maki ini, dia maki itu. Semayang. Puasa. Keluar zakat. Wasatama haza. Maki orang kuat. Cela orang kuat. Kenapa dia muflis? Maki orang kuat. Cela orang kuat. Wa qazafa hadza. Wa akala mala. Apa dia? Dia pergi makan harta anak yatim lagi. Dia pergi makan harta anak yatim. Dia semayang. Kan? Tapi mereka anak yatim, makan harta anak yatim lagi. Tak kaplah punya benda dia duk buat. Nabi kata pertama, syatama haza. Memaki-maki orang. Kedua, wa qazafa haza. Menuduh dan fitnah orang. Tuduh fitnah. Dia dapat WhatsApp. Tak tahu betul tak betul, dia pergi WhatsApp. Padahal benda tu fitnah. Esok dia main akhirat muflis. Lah ni bahaya. Lah ni senang nak muflis.
Lah ni cukup senang nak muflis. Dulu susah. Nak fitnah orang pun, nak kena naik kuda pergi mana-mana, semua nak pergi cerita. Nak kena pergi berapa jauh baru nak fitnah orang semua jauh. Lah ni tak. Satu asap masuk, tak tahu betul tak betul, tak share. Tiba-tiba tak betul. Dia masuk dalam Nabi kata, wa qazafa hada. Fitnah orang. Solat, puasa. Zakat. Tapi fitnah orang. Wa akala mala hada, maka harta anak yatim. Wa safaka dam, tumpah darah, pukul orang berkeluar darah. Semayang. Pukul orang darah. Tengok. Nabi beritahu ni orang yang mana tu? Orang yang semayang, orang yang puasa, orang yang keluar zakat. Nabi tak kata orang lain. Ni orang ni yang nak buat ibadat ni. Tiba-tiba ada perangai macam ni. Nabi kata, wa zaraba hadza. Bukan cakap tumpah darah orang, pukul orang lagi. Fayuqdi hada man hasanatihi wa hada min hasanati. Diambil segala kebaikan dia, kebaikan dia diambil, dibagi pada orang yang dia buat tadi. Dia seorang, dia maki satu orang. Dia seorang, dia maki dia tu. Pahala dia ambil bagi dia tu. Dia seorang, dia fitnah dia tu pula. Ambil pahala dia bagi kat dia tu pula. Dia seorang, lepas tu dia pergi bagi tumpah darah orang. Ambil pahala dia lagi. Pahala apa? Pahala puasa. Pahala apa? Pahala ni sembahyang. Pahala apa? Pahala zakat. Semua ambil bagi. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia pergi pukul orang pula lagi. 4 orang dah tu. Itu 4 orang. Kita cerita baru 4 orang. Nabi kata apa? Fa'in Nabi kata fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Nabi kata punya duk bagi sampai tak ada pahala dia lah. Habis. Tu Nabi beritahu 4 orang. Kalau dia maki ramai orang, kalau dia pukul ramai orang, ni baru kita kata seorang lah. Contoh, dia maki dia tu, ambil pahala bagi. Seorang. Dia cat pula, dia pergi fitnah dia tu. Pahala dia bagi. Dia siap pula, dia pergi tumpah darah dia tu. Bagi. Siap pula, dia pergi pukul dia ni. 4 orang. Nabi kata, bagi pahala dia semua. Habis, ambil. Dia nak bagi, tak ada dah. Pahala habis dah. Semua orang dah ambil dah. Nabi kata, akhidha min khatayahum faturihat alaihim. Nabi kata lepas tu dia ambil lah dosa-dosa orang yang dia pukul ni semua, yang mana tak ada apa dah nak bagi, ambil dosa dia, buah hati dia, summa turiha finnar, kemudian dia akan dihumbai masuk neraka. Okay. Habis. Muflis. Ni betul-betul muflis yang kita kata di dunia muflis ni mungkin boleh bangkit balik. Di muflis ni muflis masuk neraka terus. Tengok Nabi kata apa. Pertama, daripada hadis ni kita boleh faham apa? Orang yang muflis di akhirat bukan kerana tak memiliki duit semasa di dunia. Yang pertama, dia muflis di akhirat tu bukan pasal dia tak ada duit. Di dunia mungkin dia orang kaya. Tapi dia nak jawatan, dia nak pangkat, dia nak menang pilihan raya, dia fitnah orang. Di dunia dia kaya, tapi di akhirat dia muflis. Sebab tu para ulama hadis kata apa? Orang yang muflis di akhirat, yang kita kata 4 jenis benda dia buat ni, kadang-kadang dia kaya di dunia. Dia ada harta, dia boleh jadi pemimpin, dia boleh jadi peniaga, kan? Dia boleh bagi orang yang bagi projek. Orang yang dapat projek, dia buat khianat, dia fitnah. Dia ni bekerja semua, bila buat pun tak habis. Dia fitnah. Mungkin dia dapat projek, dia kaya. Sebab tu para ulama hadis kata apa? Dia kaya. Di dunia ni bukan mana dia tak ada duit, dia kaya. Tapi dia nak kena bayar pahala dia. Tu Nabi beritahu orang yang semayang tu. Tu boleh bayang tak? Kalau orang tak semayang, tak solat, tak keluar zakat. Yang ni cerita tentang orang semayang pun habis dia harta, pahala dia habis. Tambah orang yang tak semayang pergi buat lagu ni, fitnah orang, bayar duit orang, pergi pukul orang. Dia apa pahala pun tak ada, dia solat apa pun tak ada. Dia nak bagi apa? Ni dia cerita tentang orang yang solat pun jadi muflis. Yang kedua, orang yang muflis di akhirat, dia datang dengan bawa hasil ibadat dia. Cepat dia bawa hasil. Kadang-kadang dia ikhlas, dia buat ibadat, dia bangun tengah malam, dia keluar zakat kadang-kadang lebih lagi. Bukan cakap zakat wajib, zakat sunat, sedekah banyak. Kan?
Tapi pahalanya terpaksa diberi pada orang yang dia zalimi. Hingga akhirnya dia menanggung dosa orang lain. Tengok. Penat lah kita buat siang malam, pagi petang, bangun. Minta mulut, lisan tak tahu jaga. Mulut tak tahu jaga. Abdullah bin Mas'ud kata, benda yang patut kalau kena penjara, lidah. Sebab dia keluar ya kan, lingkup. Mau penjara dia biar lama sikit. Tengok. Dia kata Abu Bakar, dia boleh tarik lidah dia. Dia kata inilah yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Abu Bakar tu. Tengok. Yang ketiga, muflis kerana pahala yang ada terpaksa membuat bayaran dosa. Sebab mencela orang, menuduh dan memfitnah. Tengok. Dia kata apa? Dia ada pahala, tapi dia kena bayar pada orang yang dia cela, dia maki, dia fitnah, dia pukul, dia tumpahkan darah dia tu, nak kena bayar dengan pahala dia. Bukan boleh bayar dengan duit. Dan muflis juga sebab semasa di dunia, apa dia? Kerana dia menumpah, dia memakan harta orang secara zalim. Makan harta orang pun akalamal. Tak boleh. Ini pun satu bahaya. Dia pun boleh ubah batas tanah. Hak orang tu. Dia boleh buat pagar masuk tanah orang. Muflis. Di dunia senang lah. Ambil lah. Tak apa. Dia kata tak apa, ambil lah. Hang ambil banyak mana nak ambil tanah aku. Alhamdulillah. Kenapa? Isu amalan-amalan haji apa semua main kat aku. Semua main kat aku. Ambil lah. Aku tak marah, aku tak pukul, aku tak mau emosi apa. Ni harta dunia. Hang nak ambil hak. Ambil lah. Bapa bagi kat dia sebagai pemegang wasiat. Dia wasi orang yang pegang wasiat. Lepas bapa dia mati, dia kena parik ke adik dia. Dia kata tak, bapa bagi kat aku. Tak apa. Kita kata alhamdulillah ambil. Bapa bagi kat ambil. Esok semua ibadat punya pahala bagi kat dia adik ni tak ada apa. Janganlah dosalah macam tu. Kata Imam, hadis tu ada yang soleh, ada yang sahih, riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis hasan sahih. Tengok. Makna dia hadis ni bukan satu hadis yang kita kata apa, tak ada sumber dia. Mana-mana orang terlibat dengan benda yang kita baca tadi, kalau dia ambil orang, sebelum dia mati, pergi bagi balik. Dia pukul orang, dia tumpah darah orang, dia fitnah orang, sebelum dia mati, pergi jumpa minta maaf balik. Sebelum mati, minta maaf balik. Dia kena pergi settle pun. Pasal benda ni, dia akan jumpa di akhirat. Dia jangan buat tak tahu. Dia kena pergi settle pun. Minta bagi balik orang punya. Jangan lu simpan, tak bagus. Kata Imam Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitab dia Tuhfatul Al-Azwazi, syarah pada Imam Tirmizi. Dia kata Imam Nawawi kata, inilah hakikat muflis yang sebenar. Inilah hakikat muflis yang sebenar. Memang betul-betul muflis dia masuk neraka. Masuk neraka memang muflis betul. Tak ada apa pun nak tebus diri dia. Macam mana tak muflis? Dia nak tebus diri dia tak ada. Yang ada dia kena ambil dosa orang. Inilah hakikat muflis kata Imam Nawawi. Adapun muflis yang dikatakan oleh orang ramai, dia bukan hakikat sebenar. Yang kita duk faham tu, Nawawi kata, dia muflis. Yang tu bukan muflis yang sebenar. Tak. Sebab apa dia kata? Kerana jika dia mati, maka dia tidak muflis lagi. Mati habis lah title muflis tu. Tak ada. Dia tak muflis dah. Mana ada orang kata dia muflis dah. Dia mati dah. Dan jika dia hidup, mungkin muflis hanya untuk berapa waktu saja. Mungkin dia akan kaya semula. Mungkin dia boleh kaya semula. Dia orang peniaga. Dia pandai buat peniaga. Mungkin sat saja. Muflis ni, dia tutup syarikat ni, dia buka syarikat lain. Itu Nawawi kata, itu bukan muflis yang benar. Muflis yang sebenar, ni. Yang 4 benda, 5 benda ni hang buat, mampu hang. Itulah muflis yang sebenar. Dan dia kata dalam hadis ini, memberitahu kepada kita betapa beratnya dosa sesama manusia. Berat. Yang ni kita kata, kita pesanlah kepada ahli-ahli politik.
Yang polis tak lama lagi nak, kita kata apa? Nak ada pilihan raya. Beringatlah. Ambillah hadis ni sebagai satu pedoman hidup. Jangan buat benda ni. Jangan buat benda ni. Kalau kita benang, kalau kita buat cara macam ni, walaupun kita kata apa, kaya raya, habis pejam mata, kita tak tertanggung apa yang kita nak kena ni. Jangan. Jadi dia kata apa? Dilarang sama sekali mengumpat, mencaci, mencela, mengadu domba, mengejek, fitnah. Sama ada dengan perkataan atau di WhatsApp, atau Facebook, atau Twitter, atau lain-lain kan. Bayangkanlah. Dia kata cuba hang bayang. Setelah amalan-amalan yang dilakukan dengan banyak, tiba-tiba hilang macam tu saja. Bayang dia kata. Sebelum nak buat benda ni, penulis kitab kita ni, Ustaz Fadil Kamarudin ni, Hafizullah, dia kata fikir dulu. Dia bayanglah, tiba-tiba punya banyak amalan yang buat ni, berapa puluh ton amalan yang buat. Katalah hang start dapat hidayat ni umur kata 30, sampai 40 ton, 70 baru mati. 40 ton tiba-tiba hilang sekelip mata. 40 ton punya amalan dia kata. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan 23. Allah Ta'ala kata, wa khadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu aba'an mansura. Dan kami tunjukkan kepada mereka segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan dia amalan seperti debu yang berterbangan. Tunjuk kat hang amalan hang dulu. Apa yang hang buat, tunjuk dulu. Last sekali hang tengok amalan jadi apa. Tuan, ini satu benda yang berat. Kata Imam Mujahid dan Imam Asy-Syauri, dia kata makna wa qadimna, kami hadapikan. Kami hadapkan amalan hang bagi hang tengok. Kata Imam Asy-Sa'di, apa dia? Kami datangi amalan tu supaya hang tengok amalan hang. Lepas tu hang tengok amalan jadi apa? Aba'an mansura. Jadi debu, tak ada nilai langsung di sisi kami. Di mana tempatan akhirnya? Neraka Jahannam. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada termasuk golongan yang merosakkan amalan sendiri. Bukan siapa-siapa pergi rosak amalan kita. Dia kata tak ada siapa pun pergi rosak amalan kita. Bukan Allah Ta'ala yang pergi rosak amalan kita. Bukan Nabi ajak benda yang merosakkan amalan kita. Tak. Kita sendiri yang merosakkan amalan kita. Macam mana kita merosakkan amalan kita? Macam tadi dia kata. Melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Semua ada. Alamak. Apa jadi? Akhirnya kita bawa amalan 40 ton, 50 ton. Manazubillah min dzalik. Semoga kita tak jadi orang yang disebut di dalam hadis tu 40 ton, 50 ton. Semua ibadat penat. Dengan sekelip mata, dia jadi apa? Quran kata kami tunjuk amalan hang. Dan sekali apa jadi? Aba'an mansurah. Tak ada nilai. Bukan tak ada nilai. Dosa-dosa orang ambil bagi kat hang. Hala wa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara saya dan antum semua daripada terlibat daripada benda ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak jadikan kita orang yang muflih di akhirat. Ini adalah muflih yang sebenar-benar muflih. Wa na'udzubillah min dzalik. InsyaAllah sihat badan, kita akan masuk kepada perkara yang ketiga, melakukan amalan yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW, iaitu bid'ah. Jadi apa itu bid'ah? Ta'rifan bid'ah. Perkataan bid'ah ni ambil daripada mana? InsyaAllah nanti kita jelaskan insyaAllah. Dan kita punya ihya Ramadan ni, kita terpaksa buat hari Ahad, setiap Ahad kita tak boleh buat hari-hari dah. Sebab apa? Sebab saya ni salah seorang daripada orang yang mutik zakat. Jadi di tiap malam saya duduk di sini, orang nak bayar zakat tak ada, dia duduk cari. Jadi mereka beritahu nak bayar zakat bersusah. Mana orang zakat guna zakat semua pi. Jadi kita kata sebelum dia bising lagi, insya-Allah setiap Ahad kita start dengan Ahad ni, kita akan start kita punya bicara hati balik setiap Ahad. Mana ada esok semua tak ada, hari Ahad balik kita akan masuk kepada perkara yang ketiga, melakukan amalan yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Ni pun kita juga yang membatalkan amalan kita, bukan orang. Dengan tak ikut Nabi ni, kita sendiri yang batal amalan kita, bukan orang yang kita tak mau ikut.
Quran hadis suruh ikut, kita tak mau ikut. Wa na'udzubillah min dzalik. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, salah silap daripada kesalahan saya sendiri, maka kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat ke atas Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad.